Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadrati Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa khususan ila mu'allifil kitab Syekh Abu Fakhruddin Haji Muhammad Dawud bin Hadi Yusuf wa usulihi wa furu'ihi sya'udillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna istawda'naka ma qara'nahu farudduhu ilayna 'inda hajati ilayh. Allahumma alhimna rushdana wa a'idhna min kulli syarri nafsina rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma amma ba'da. Qala syaikhu muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Sin soal, jikalau ada Tuhan yang lain yang menduai akan Tuhan kita, apa jadi? Sambung balik perbincangan kita, kitab Ar-Risalatut Tauhidiyah pada halaman ke-28. Halaman ke-28 atas sekali. Sin soal, jikalau ada Tuhan yang lain. Ingat, kita masih lagi membicarakan sifat wahdaniyah, sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Ada banyak mana semua? Tak terhingga banyaknya, tak boleh dihitung, tak boleh dikira. Banyak mana? Tak boleh hitung, tak terhingga banyak, tak ada hingga, tak ada hujung. Habis tu hak 20 tu, hak 13 tu, yang tu ulama berpendapat yang wajib kita belajar. Yang wajib kita belajar 20 sahaja. Itu pun atas jalan yang masyhur. Adapun jalan yang rajih, yang kuat, bukan 20, 13 sifat sahaja yang wajib kita belajar. Baik. Hak lagu kita duk ngapai itulah. Hak kita duk ajak anak cucu kita nasyid, nasyid sikit lah. Tumpang lah ni dia main musim Covid, dia main balik. Dia main duk ngamuk balik, walaupun kalau tengok perangkaan tu kita tak risau lagi. Pasal apa tak risau? Tak risau sangat, risau juga. Tapi tak risau sangat sebab angka yang besar tu daripada kluster tembok ni yang dia penjara lah, dah terkawal lah, dan mereka pun kena tempoh lah. Yang kalau kata Kedah sendiri ada satu kes kot yang luar, Allah Alam. Yang lain semua yang penjara. Tapi kita berdoa kan lah, penjara pun pak kita juga, dia beradik kita juga, saudara kita juga, kita doa. Jadi kita baca nasyid sikit, sebut sifat-sifat Allah di samping kita ulang kaji pelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadithi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmun hayyah sama' basar kalamu qadiran muridan aliman hayyan sami'an basira mutakalliman. Cukup 20. Kita ulang pada anak cucu kita, bagi mereka ingat. Budak-budak ni dia cepat tangkap, jadi daripada dia duk hafal nama pemain bola sepak, peringkat bangsaan, peringkat antarabangsa, semua dia boleh ingat, MU mana, Chelsea mana. Apalah tidaknya, bahkan sepatutnya lagi kena ingat lagi sifat-sifat Tuhan yang mencipta segala alam ni. Jadi kita duk bincang kat mana? Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah. Kita duk bincang sifat yang keenam. Apa maksud wahdaniyah? Esa ataupun esa ataupun sa.
Apa maksud tu? Tunggal. Mana tak dua, tak tiga, tak selebih. Tuhan tu tunggal, esa. Satu. Setengah guru tak bagi sebut satu. Dia kata sebab satu ni bermula dengan kosong, berkemudian dengan dua. Dia kata asa. Asa apa? Asa bukan satu, asa ni tunggal. Dah. Jadi kita masih lagi duk bincang tu. Nampak? Apa kata mu'alif sin soal, jikalau ada Tuhan yang lain yang menduai akan Tuhan kita. Tuhan kita tu tunggal, tak ada Tuhan yang lain. Maka jikalau ada Tuhan yang lain, apa jadi? Apa jadi katanya? Ni dia main dalil akli lah ni, dipanggil dalil akli. Akal mana? Fikir. Kita kena nazar, kena fikir, tilik tengok. Satu lagi dalil nakli. Nakli ni nukil, pindah. Ambil perkataan, Amandin kata apa tadi, ambil perkataan nukil balik. Nakil, pindah saja. Ambil pada Quran apa dalilnya, dalil nakli, nukil balik nakli, pindah. Itu dalil nukil. Dia fikir banyak, baca, percaya, yakin. Ni akli ni dia kena fikir sikit, kena ada nazar sikit. Nampak? Dia bagi Tuhan ni tunggal. Kalau Tuhan tak tunggal, apa jadi? Nampak dia kata, jikalau ada Tuhan yang lain yang menduai akan Tuhan kita, dua ataupun lebih lah. Dia buat sini contoh paling kurang dua pun tak boleh dah, tambah lebih lagi. Apa jadi? Jin jawab, nescaya jadi dua jalan. Dua jalan dengan maksud dua keadaan. Dua keadaan akan berlaku. Apa dia? Ada kalanya muafakat, ada kala kedua-dua Tuhan tu dia kerjasama. Dia panggil apa? Sinergi dan bekerjasama. Dan ada kalanya bersalahan, yakni berselisih. Ada kala tak sepakat. Aku nak bagi jadi siang, hang nak bagi jadi malam. Tu dah. Nanti antara dua tu lah ada keadaan yang ketiga. Ada dua tu dah, sama ada sepakat ataupun selisih. Maka tiap-tiap daripada keduanya, kedua keadaan yang kita sebut tadi ni, muafakat dan selisih tadi ni, mustahil. Apa maksud mustahil? Akal tak boleh terima. Mustahil ni perkara yang akal tak boleh terima. Istihalatul mustahilat dipanggil. Perkara yang akal tak boleh terima. Akal hukum kata istihalah, benda yang dihukum tu mustahil, benda tu akal tak boleh terima. Kenapa akal tak boleh terima? Kalau kata Tuhan ni dua keadaan, selisih dengan sepakat, kerana membawa kepada lemah. Sebab tak boleh terima? Sebab membawa kepada lemah. Sepakat pun lemah, selisih pun lemah. Lalu mana? Cerita ke depan lagi. Sin soal, apa sebab boleh muafakat itu membawa kepada lemah? Ni bersalahan dengan adat manusia. Kalau sifir ataupun formula manusia, sepakat membawa berkat. Apa dia? Sepakat itu kuat je lah. Sepakat membawa berkat. Sepakat membawa berkat. Satu lagi apa? Jangan nak abad. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Lebih kurang tu kan? Lebih kurang tu lah. Kalau konsep manusia ni lagi ramai, lagi kuat, betul tak? Lagi ramai, lagi kuat. Tapi Tuhan tak sama macam kita. Tuhan kalau lagi ramai, lagi lemah. Kita kalau kita nak tanggung ni, nak tanggung tiang ni, nak tanggung benda berat sikit, mimbar ni ke apa, nak tanggung alih ke apa ke, hujan rintih, nak uzbillah apa, nak alih, seorang tak naik, panggil main 10 orang, 20 orang naik ni. Bila pakat jadi kuat. Tapi Allah Ta'ala, Tuhan, kalau dia pakat, kalau dia ramai, tanda kata lemah, dia tak kuat. Tu masuk tu. Sini dia kata, apa sebab boleh muafakat itu membawa kepada lemah? Nampak? Kerana muafakat itu ada 3 jalan. Untuk Syekh kita ni dia kemah lagi. Dia buat main kita 3 keadaan. Kita baru cerita 1 keadaan, dia buat main 3 keadaan, 3 jalan. Apa dia? Iaitu ada kalanya muafakat pada tiap-tiap juzuk yang kecil. Iaitu salah satu daripada 3 tu, ada kalanya muafakat pada tiap-tiap juzuk. Apa maksud tiap-tiap juzuk? Tiap-tiap perkara. Tiap-tiap sesuatu, bahagian. Tiap-tiap bahagian yang kecil. Juzuk yang kecil ni seperti mana habuk lah.
habuk yang kecil, pada juzuk yang kecil, pada satu masa. Iaitu ada kalanya muafakat pada tiap-tiap juzuk yang kecil pada satu masa. Ini contoh keadaan yang pertama. Keadaan yang pertama, Tuhan A dengan Tuhan B muafakat sama-sama nak buat sesuatu benda yang kecil pada satu masa. Dan ada kalanya muafakat pada tiap-tiap juzuk. Tak mau hurai lagi sebab kat depan lagi dia hurai. Dan ada kalanya muafakat pada tiap-tiap juzuk. Tiap-tiap juzuk ni bukan juzuk yang kecil lah, juzuk yang besar, contohnya bumi, pada masa yang lain-lain. No? Dan ada kalanya muafakat pada juzuk lain-lain, yakni berasing-asing. Dengan apa tu? Dengan tangan, tak apa. Mu'ala sawat dengan lain. La ala sawat dengan lain. Hak kita mengaji itu ni. Depa pinjam terus ya. Mana hak dua-dua kat kita ni, kita hak mengaji passion mengaji, dia mengaji di passion awal kita semangat. Oh, dobek habis tu. Lah ni kalau duk baca kita hak tok guru mengajak tu, kadang-kadang gelak seorang-seorang. Duk baca gelak seorang-seorang. Pasal apa? Kita tulis sungguh dulu. Sampai tak ayat kita ingat baca kita Aqidatul Najim. Baca-baca sampai muka surat apa? Nak habis dah, nak khatam dah. Sampai hujung tu ke umur berakhir. Duk gelak tu. Siap tulis dobek. Di sinilah Baba Ghazali sekam bersin 3 kali. tulis tu. Siap tulis tu. Bukan apa, jadi kenangan kita. Satu. Yang kedua, Baba hurai. Ada qaul ataupun hikmah yang disebut bila satu perkataan tu kita nak sebut, kita jadi bersin. Benda tu ada benda penting yang nak disebut. Pasal apa? Menuntut kepada tasbih masa tu. Yarhamkallah, menuntut kepada zikir. Allah alam. Macam-macam kau ulama ni dia fikir ada saja. Kita tengok lembu pun, puasa kita sepanjang lembu dah. Depa tengok benda semua ada makna. Habis. Jadi dia kata sini, dan ada kalanya muafakat pada tiap-tiap juzuk pada masa lain-lain, dan ada kalanya muafakat pada juzuk yang lain-lain, juzuk yang berasingan, yakni berasing-asingan. Itu kita tengok lain lah. Tengok dengan apa tu? Dengan tagan ke apa? Habis. Jadi mana 3 keadaan. Pertama, Allah Ta'ala, yang pertama bukan Allah Ta'ala lah, Allah tunggal. Ni kalau kata dua Tuhan. Yang pertama, dua-dua Tuhan tu sepakat buat benda yang kecil pada satu masa. Yang kedua, sepakat buat satu benda tu pada masa yang lain-lain. No? Mula-mula Tuhan ni buat dah mikrofon ni masa pukul 9 satu contohnya lah. Kenapa ni kita buat kita buat contoh. Hakikat yang Allah juga, tapi contoh. Tuhan A buat bumi ni pukul 9. Pak jadi bumi. Tuhan B nak buat bumi ni juga pukul 9:01. Dipanggil tahsilul hasil. Dia akan sebut. Yang ketiga, keadaan yang ketiga, muafakat juzuk yang lain-lain. Bukan benda yang sama, lain-lain pula. Bukan buat bumi yang sama tak. Seorang buat bumi, seorang buat langit pula. No? Lain-lain. Habis. Sin soal, jikalau muafakat pada tiap-tiap juzuk pada satu masa, apa jadinya? Kalaulah dua Tuhan tadi ni sepakat elok-elok nak buat satu benda tu kan pada satu masa yang sama, pukul 9, tepat pukul 9, pak kita bagi jadi. Apa jadi? Jim jawab, nescaya jadi, mustahil, akal tak boleh terima. Kenapa? Kerana berhimpun dua yang memberi bekas atas satu bekas yang tiada boleh dibahagi. Tu kata juzuk yang kecil. Kalau kata benda besar, boleh pekat beda, hang buat belah ni, aku buat belah ni. Tapi kalau kata benda yang kecil yang tak boleh dibelah bahagi, habuk contohnya, kan? Nak buat sama-sama boleh buat, tak boleh buat. Mustahil tu kata akal kata mustahil. Kalau buat bumi tak apa, hang buat belah barat, aku buat belah timur, boleh gagah lagi. Tapi kalau nak buat benda yang kecil, sepakat sama-sama, masa yang sama, tak boleh. Kecuali kena buat masa yang berlainan. Itu pun tak boleh juga. Tapi tak apalah, kita contoh ni dulu. Nak buat juga benda yang kecil ni satu masa, sama-sama buat, tak boleh. Tak boleh. Okay. Dia tanya lagi.
Sin soal, jikalau muafakat pada tiap-tiap juzuk pada masa yang lain-lain, apa jadi? Dah tadi kata nak buat sekenit, nak buat kuman, nak buat bakteria, nak buat habuk tu, satu benda tu satu masa, tepat pukul 9, dua-dua Tuhan bagi jadi. Tak boleh. Habis tu kalau buat masa yang berlain boleh kot. Tuhan yang A buat dulu pukul 9 1 saat, Tuhan B pula buat. Boleh kan begitu? Tengok dia kata apa? Jin jawab, nescaya jadi mustahil, akal tak boleh terima juga. Siapa pula? Benda yang kecil, tadi pertama tadi benda yang kecil, Tuhan A buat, Tuhan B buat pada masa yang sama, pukul 9 tepat, pak. Tak boleh, mana boleh. Benda kecil nak bakat buat masa sama. Tak boleh lah. Hak kedua ni pula, okey tak apa, kalau lagu tu Tuhan A buat pukul 9, Tuhan B buat pukul 9.30 saat. No? Dia kata apa? Mustahil juga, akal tak boleh terima. Kenapa? Kerana jadilah yang kemudian itu mengadakan barang yang sudah ada. Tahsilul hasil. Sekenit ataupun habuk tu, Tuhan A dah buat dah habuk ni. Boleh tak Tuhan B nak buat habuk yang sama? Benda dah ada dah, nak bagi ada lagi? Boleh tak? Tahsilul hasil, menghasilkan benda yang dah hasil, mengadakan benda yang dah ada. Kalau nak buat juga dia kena buat habuk yang lain pula. Tak boleh buat habuk tu dah. Betul tak? Kalau buat satu masa tak boleh, dah kecil. Tapi hak ni lain-lain masa pula. Lain-lain masa pun tak boleh kat pasal dah ada dah, nak buat apa lagi? Tu kata tu, halif sungguh ngaji tauhid. Pasal tu orang ngaji tauhid cerdik. Betul? Jadi kita ni cerdik insya-Allah. Tak faham lagi tak apa? Cerdik. Betul? Insya-Allah Tuhan akan kurnia. Pasal tauhid ni dia main akal. Kena fikir korban sungguh. Tak faham lagi tak apa, sebab fahamnya kerja Allah Taala. Ada orang ngaji sehari faham lah. Tuhan kurnia tak ada lagu tu. Ada orang ngaji 10 tahun tak faham ni. Khatam kitab jenis-jenis kitab lah. Tapi tak apa, kerja Allah Ta'ala, kerja kita ngaji. Habis. Sin soal, jikalau muafakat pada juzuk lain-lain, apa jadi? Jikalau muafakat pada juzuk lain-lain, apa jadi? Kalau lagu tu saatnya kita bincang juzuk yang kecil. Mula-mula keadaan pertama juzuk yang kecil, Tuhan A buat, Tuhan B buat pada masa yang sama, tak boleh. Kalau gitu kena anjak masa sikit lah. A buat dulu, pak. B nak buat lah, tak boleh lah, pasal dah ada lah. Takkan nak mengadakan benda yang dah ada. Pun tak boleh juga. Yang ketiga ni, kalau lagu tu aku buat ni, hang buat lain pula lah. Aku buat ni, hang buat lain pula. Apa jadi? Jin jawab, nescaya jadi mustahil juga. Tak boleh terima juga. Kata kitab ni nipis ya tuan-tuan. Allah. Kitab ni nipis tapi kemas huraian. Mustahil akan terima sebab apa? Kerana tidak umum takluk qudrah. Kerana tidak umum, umum ni yakni meratai. Umum ni meratai ataupun meliputi takluk qudrah. Tanpa takluk qudrah tu kadang-kadang kita jadi malas nak kita pening dengan istilah. Dengan dia panggil istilah dia punya terminologi. Kan setakat tauhid tuan-tuan, ngaji apa pun ada term-termnya. Kalau kita mengaji bidang engineering, bidang medical apa semua ada term-termnya. Hak tu kita boleh hafal. Atau main bola pun ada term-term dengan hak mana sepak penyuruh, hak mana sepak penalti, hak mana sepak cuma jadi bodoh itu tak tahu. Dia kata pondok kita tu dulu pondok tu dia tak ada. Dia tak ada. Pasal apa? Pasal tu dia ada tasawuf. Dia ada menyebut ni dah. Dia tasawuf. Ni pondok sebelah dia, pondok tu bagi main. Tu kata tu. Sama-sama nak murid turun Jumaat juga. Bagi main. Murid turun jawang lanai bagi main. Murid tak bagi main. Ada yang haram. Sebab apa? Sebab sepak bola senang sini. Bukan alasan tu. Alasan yang tak sebut sebab bermusabaqah ataupun bersaing hati ini merebut benda hak sedikit. Apa benda hak sedikit? Dunia ni sedikit. Banyak mana pun sedikit. Tuan-tuan kita rasa kita ada juta, cukup tak cukup? Mana tu sikit tu? Ada juta pun tak cukup, dalam bank tak cukup. Tu mana kita sedikit. Sebab tu takrif dunia ni apa dah? Qalilun minal qalil, sedikit daripada yang sedikit. Dahlah sedikit daripada yang sedikit. Tu kata dunia. Jadi benda sikit ni bola. Satu tim pun
Sebelah. Allah memberikan dia tahu. Sebelah apa? 22 orang nak rebut sebiji bola. Bayang tengok. Jadi benda tu dia mengasah hati kita secara tak langsung. Ini saya sebut ni bukan nak bagi tuan-tuan tak main bola. Bukan tak bagi main bola, masing-masing punya cara. Al-aql salim fi jismi salim, akal sihat daripada tubuh badan yang sihat. Kena bersukarlah main bola lah, main bola. Cuma nak cerita ni cara fikir kritisnya, okey. Ni ajaran tasawuf sampai tak lagu tu lah. Pasal apa? Sampai dia kaji lagu tu, duk asah hati nak rebut benda hak satu. Bila benda tu secara tak langsung dia target hati kita untuk rebut benda yang kecil. Dia tak gini. Tapi takror dia suruh main. Cik bagi izin buat nek, bagi nek lagi, minta duit beli pun dia bagi duit. Buat nek pasang apa semua. Lepas tu apa nama ni, apa Tomoy dia bagi main. Apa nama ni, apa takror dia ni, takror bagi main pasal apa? Pasal takror dia tak bersifat membola, tak bersifat merebut. Dia bersifat memberi. Betul tak? Dia paling banyak pun 3 kali kan. Satu mula ambil, kedua lambung, ketiga yang apa killer. Nak lipat tu, gulung nak apa kan. Saya pun boleh gulung dulu mana? Gulung nek. Gulung nek habis main gulung nek. Jadi tu bersifat memberi 3 kali lah. Badminton lagi tu juga. Pasal apa sekali je? Tak boleh banyak kali. Lagu tu maknanya tarbiyah orang tasawuf dia tak sama. Pemikiran tak sama. Jadi tak boleh kita ukur. Nak ukur orang tasawuf ni pelik tak boleh. Mereka ada cara mereka sendiri. Mereka ada kehalusan mereka sendiri. Ni dah. Bila saya balik mai jumpa Tok Guru Jinan kata, apa nama ni, ikut tu rumah siapa? Duduk dengan Tok Guru ni, ikut cara Tok Guru ni lah. Bila kita main duduk dengan Tok Guru ni, tak payah ikut cara ni. Tu tak apa. Panjang cerita, nak cerita sambil-sambil kita selit tarbiyah guru ni. Jadi umum. Jadi jangan rasa payah dengan terminologi ilmu-ilmu ni. Jangan rasa payah. Ulang lama-lama mantap. Hak mana kita jumpa yang kata pelik-pelik, kita highlight, balik hafal. Umum makna meratai ataupun meliputi. Apa dia? Takluk ni mudah tentang itu tugas. Tugas apa? Tugas kudrah, sifat kudrah. Tanpa kudrah ngaji dah belum ni, berkuasa ataupun kuasa. Allah Ta'ala ni dia ada banyak sifat, salah satunya kudrah. Apa maksud kudrah? Berkuasa. Kalau manusia tenaga lah. Allah Ta'ala sifat berkuasa. Sifat berkuasa kita main kudrah. Jadi sifat kudrah, takluk kudrah, fungsi sifat kudrah. Fungsi sifat kudrah ni dia ni tak umum, dia kata. Tidak umum takluk kudrah, tidak meratai fungsi kudrah tu. Mana sekat-sekat. Pasal apa sekat-sekat? Kita nak bincang apa? Kita nak bincang, okey, hak dasar ni kita dah bincang dah. Benda yang sama kecil, Tuhan A nak buat, Tuhan B buat tepat pukul 9. Tak boleh. Mana boleh? Benda kecil, benda besar tak apa. Beda orang sikit, benda kecil. Okey, kalau lagu tu Tuhan A buat dulu lah, Tuhan B buat lepas tu sikit. Pun tak ada juga. Pasal apa? Mana boleh nak mengadakan benda yang dah ada. Tuhan A dah buat lah. Dia nak cerita Tuhan dia kena sama kuat. Mana boleh, hang menang aku kalah. Bukan Tuhan. Hak menang pun bukan Tuhan juga. Sebab mujur lah, mu buat dulu. Kalau aku buat dulu, mu tak ada buat juga. Tu. Jadi hak ketiga ni pula pada hak ketiga ni, kalau itu buat benda hak besar tu. Besar kita boleh pekat beda. Hang buat belah ni, aku buat belah ni. Tak boleh juga. Sebab apa? Sebab tidak umum, tak meratai tugas kudrah tu. Fungsi sifat berkuasa tu tak meratai, dia tak meliputi. Pasal apa tak meliputi? Tiap-tiap dari Tuhan itu. Kita cerita bisa dulu. Tak meliputi sebab apa? Sebab Allah Ta'ala ni sifat kudrah Tuhan ni, dia mesti meliputi segala-gala, tak boleh terlepas daripadanya walaupun sikit pun. Tiba-tiba nak buat bulan, Tuhan ni buat dah, kena buat matahari dah pula. Tu kata sifat kudrahnya tak meliputi kat bulan tu. Dia hanya meliputi kat matahari. Sebab bulan tu Tuhan lain dah buat dah. Ni cerita kalau dua Tuhan lah ni. Banyak Tuhan tu lagi. Tapi ada agama banyak Tuhan. Tuhan hujan, Tuhan lain. Tuhan matahari, Tuhan lain. Tuhan rezeki, Tuhan lain. Kita tak. Kita satu Tuhan. Tu. Habis. Jadi tidak umum takluk qudrah tiap-tiap daripada Tuhan itu. Tak umum. Tuhan A pun tak umum, Tuhan B pun tak umum, tak meratai. Tuhan A bila buat matahari, Tuhan B tak boleh buat dah. Tuhan B bila dia buat matahari, bila buat bulan, Tuhan A tak boleh buat bulan dah. Tak meratai. Dia meratai maksud dia menguasai segala-galanya. Bulan, bintang semua aku buat, tak boleh orang lain buat. Itu maksud meratai tu. Bila tak meratai, lemah. Tidak umum. Misalnya begini, tu Syekh kita nak bantu kita. Dia bagi misal. Iaitu satu Tuhan buat langit.
Dan satu Tuhan buat bumi, satu Tuhan buat langit, dan satu Tuhan buat bumi. Maka yang membuat langit itu tak dapat buat bumi. Tak. Maka yang membuat langit itu tak dapat buat bumi. Tuhan A dia buat langit, Tuhan B buat bumi. Tuhan A bila dia buat langit, dia tak dapat buat bumi. Kenapa? Kerana sudah ada dah. Oh, sedap sungguh kita ni. Bukannya tulis bahasa bombastik kan. Macam kita tulis tu kan. Menginterpretasi segala makna hukumah. Tulis orang faham lah, kali orang kampung pun tak faham. No, orang kampung bukan nak cerita. Cerita baca tu mubuh baca kopi buh dua jar kacau kucak tuang gitu. Habis cerita cara orang kampung. Ni bercerita benda bahasa bombastik orang kampung kepala gitu ya. Kerana sudah ada dah ada bumi, nak buat mana lagi? Nak buat langit pun tak boleh juga sebab apa? Dah ada langit. Dan yang membuat bumi itu tak dapat membuat langit, dan yang membuat bumi itu tak dapat membuat langit. Kenapa? Elak dia kerana sudah ada dah. Kerana sudah ada dah. Boleh bagi elok tuan-tuan. Kadang-kadang bahasa ni pun kita ada bajet nak baca bahasa tinggi. Mai baca kitab ni tak dibaca. Tulis apa ni? Pasal tu kadang-kadang saya bila cuba saya tulis Rumi bohong. Apa-apa jadi cakap bahasa senang. Kita dah ingat bahasa ni. Lagi nak buharap. Saudatun adad. Sudah ada dah. Maka itulah dikatakan lemah. Lemah pasal apa? Pasal Tuhan A tak boleh nak buat benda hak Tuhan B buat. Tuhan B tak boleh nak buat benda hak Tuhan A buat. Lemah. Bila lemah tu bukan Tuhan. Tuhan tak boleh ada lemah walaupun sikit. Senang sungguh tu Syekh kita cerita. Faham dah lah sifat wahdaniyah lagu mana. Jelas dah lah. Ni. Habis. Soal apa sebab boleh berbalah itu membawa kepada lemah. Cerita muafakat habis dah ni. Buat muafakat nasional habis dah ni. Ini cerita perbalahan nasional pula ni. Hak dasar ni muafakat, hak ni apa nama ni? Balah pula. Muafakat pun lemah juga. Ingat ke muafakat kuat, muafakat pun lemah. Balah pun lemah juga. Boleh ke mana pula? Bismillahirrahmanirrahim. Sebab boleh berbalah itu membawa kepada lemah. Jin jawab kerana berbalah itu ada 3 jalan. Ada 3 keadaan juga. Lagu mana? Iaitu ada kalanya lulus keduanya. Ada kalanya lulus keduanya kedua Tuhan. Yakni kuasa kedua-duanya kedua-dua Tuhan tu. Lulus. Maknanya berlaku. Ada kalanya tiada luluh, tak lepas. Balah-balah dua-dua orang menang. Ada kala balah-balah tak menang dulu. Yakni tiada kuasa kedua-dua orang pun tak boleh buat apa. Dan ada kalanya luluh salah satu, tiada luluh yang satu lagi. Seorang menang, seorang kalah. Bila balah ni kadang-kadang apa nama ni menang dua-dua orang. Kadang-kadang kalah dua-dua orang. Kadang-kadang menang seorang, kalah seorang. Lagu mana tu? Dia cerita. Ini mudah saya baca laju sikit apa habis tajuk ni. Soal jikalau lulus keduanya apa jadi? Dua-dua menang, dua-dua lulus, dua-dua jadi. Apa dia? Nescaya jadi berhimpun dua perkara yang berlawanan. Apa dia dua perkara yang berlawanan? Iaitu mengada dan mengekalkan tak ada. Yang pertama, Tuhan A dia nak bagi ada benda tu, nak bagi benda tu wujud. Yang kedua, dia nak kekalkan ketiadaan wujud benda tu, mengekalkan tak ada. Mengekalkan tak mana? Dia nak kekalkan ghaib, mengekalkan ketiadaan wujud satu benda tu. Hak ni nak bagi hidup, hak ni nak bagi tak hidup. Nak bagi tak ada. Misalnya begini, iaitu satu Tuhan hendak buat langit dan yang satu lagi mengekalkan tak ada langit. Hak Tuhan A nak bagi ada langit, Tuhan A tak mau bagi ada langit. Maka iaitu mustahil, akan tak diterima benda tu. Sebab apa? Kerana membawa yang demikian itu, demikian yang kita sebut tadi ni, kepada tak ada alam ini. Hak benda kita sebut, hak seorang nak bagi ada, seorang tak mau bagi ada, benda tu takkan boleh terima. Sebab apa? Sebab boleh memberi natijah tak ada alam ni. Seorang nak buat, seorang tak mau buat. Jenuh bila nak ada. Elok kau ni bagi ada, kau ni bagi tak ada pula. Kau ni bagi tak ada, kau ni bagi ada pula. Bila nak ada alam ni mustahil. Pasal apa?
Yang demikian itu kepada tak ada alam, padahal alam ini sudah ada dah. Ada ni ada lagi. Ada. Nampak dengan mata kepala. Kalau lagu tu tak betul lah Tuhan yang kata balah ni. Ada dua Tuhan yang duk saling berbalah. Seorang nak bagi ada, seorang tak mau bagi ada. Seorang nak bagi abadi hidup, seorang nak bagi abadi tak mau hidup. Sudah, saya hidup saya mati, saya hidup saya mati ke mana? Habis, mudah tu. Sin soal jikalau tidak dulu kedua-duanya apa jadi? Ni dua-dua orang pula kalah. No? Jim jawab nescaya jadi mustahil, akal tak boleh terima juga. Sebab apa? Kerana terangkat dua perkara yang berlawanan, hidup dengan mati. Apa nama ada dengan tak ada, no? Berlawanan, iaitu mengada pun tidak dan mengekalkan tak ada pun tidak. Hak tadi ni, seorang nak bagi ada, seorang tak mau bagi ada. Berjaya dua-dua. Mustahil. Mustahil berjaya dua-dua. No, pasal apa? Mana boleh? Hak ni bagi ada, memang dia berjaya ada kan? Hak ni dia berjaya tak ada pula. Berjaya bagi tak ada pula. Mana? Padahal alam tak ada. Hak ni pula dia kata apa? Dua-dua tak berjaya. Hak seorang nak bagi ada, seorang tak mau bagi ada. Dua-dua tak boleh nak buat apa. Seorang pun tak boleh nak bagi ada, seorang pun tak boleh nak bagi tak ada. Mustahil juga kerana terangkat dua perkara yang berlawanan, iaitu mengada pun tidak dan mengekalkan tak ada pun tidak. Sama macam tadi, cuma dia balik dia terbalik sikit maka itu membawa kepada tak ada alam ini juga. Dan tak ada alam ini mustahil akal telah terima. Kenapa? Kerana alam ini sudah ada dah. Mama juga. Habis sin soal jikalau lulu salah satu apa jadi? Lawan balah ni Tuhan A menang ataupun Tuhan B menang, salah satu kalah. Jim jawab nescaya jadilah yang tiada lulus, yang kalah itu lemah. Maka lemah juga yang lulus itu. Kok mana ni? Hak kalah tu lemah dah, hak menang pun lemah juga. Kenapa? Kerana satu pangkat kedua-duanya pada ketuhanan. Dah dua-dua Tuhan. Kok mana pula seorang boleh buat, seorang boleh menang, seorang boleh kalah? Patut kena menang dua-dua. Menang dua-dua pun tak boleh juga. Pasal apa? Dah bincang atas ni. Kalau tu kalah dua-dua, lagi teruk pun tak boleh juga. Dah bincang atas ni, alam dua ada dah. Kalau gitu salah satu kena menang. Salah satu kena menang pun tak boleh juga, sebab Tuhan ni dia kena. Mana boleh kalah? Pula dah. No? Hak menang tu kuat lah. Hak menang pun mujur je. Mujur je dia pun. Kalau kata kena hak B menang, A pula kalah. No? Tu kata tu. Pada ketuhanan yang didakwa, jikalau engkau ketahui seperti yang tersebut itu, maka mestilah Tuhan itu tidak berbilang. Bila kita ketahui, bila kita dah fikir renung, tengok tasat ni setengah jam, kita fikir habis dah masa dah ni, kita nak mayang isyak dah, mesti kita dah dapat dah natijah lagu mana apa yang kita bincang ni. Maka dia kata apa? Kerana berbilang Tuhan itu membawa kepada lemah, sama ada muafakat atau berbala. Habis natijah apa kita nak sebut, yang kita nak sebut, yang kita nak buat conclusion pada malam ni, mustahil Allah Ta'ala itu tidak bersifat dengan sifat wahdaniyah ataupun tunggal. Mesti Tuhan itu tunggal, tak ada Tuhan yang lain, la syarikalah. Jaga elok akidah kita, jangan sampai rosak. Jangan sampai kita ada pendirian, khususnya anak cucu kita ada pendirian mengatakan ada entiti yang lain yang menyamai kedudukannya dengan Tuhan kita. Na'udzubillah min zalik. InsyaAllah kita akan doa tuan-tuan, banyakkan tahlil. Pesan Imam As-Sanusi rahimahullah di penghujung Matlul Ibrahimnya, dia kata banyakkan talqin ataupun tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebab tu orang tua kita, orang mati buat tahlil, budak baru beranak, kita ni mati pun nak buat tahlil, mati bila nak buat apa kita kan? Betul bukan takat mati masa beranak tu kena tahlil dah. Waktu tu guru lah belah ni ada lagi lah. Belah ni wallah alam kan. Jadi bila dengar bunyi suara budak tafdhalu zikri fa'la annahu la ilaha illallah. Mengerti Islam tu? La ilallah. Mana hidup. Pergi doa selamat nak makan tu tahlil dulu. Tahlil bagi hidup. Sebab apa? Kata Imam Sanusi, sampai darah dan daging kita sebati dengan kalimah la ilaha illallah. Insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Summa qala ketujuh qudrah. InsyaAllah tuan, seperti barang yang dimaklum, yang tuan boleh tengok dalam page rasmi madrasah, sedang dibangunkan komplek puteri yang mencecah hampir sejuta. Saya pelajar putra kita pun, kita dah alhamdulillah lah, kita nampak hasil lah. Nak pergi ke puteri pula.
Pasal putih ramai minta nak masuk, tempat tak ada. Tengah nak bangun lah kompleks besar, kompleks untuk depa tu hampir sejuta juga dalam kau di boleh pakat-pakat Subang. Dan tanah baru belakang hak kita pakat Kutir itu ni, kita dah beli tu, kita nak buat surau tengah lah. Pondok dah buat dah 30 biji. Patutnya tahun ni mula ni dah jadi PKP dan sebagainya. Dengan insya-Allah kot dengan dalam sebulan 2 kita boleh masuk belajar dah. Tuan-tuan pakat doa lah. Doa lah lepas bayar tu supaya permudahkan sisi pondok kita ni. Wallahu subhanahu wa ta'ala, belakang sana ada tabur nah, nombor telefon pada semua. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna sada'naka ma qara'nahu farudhu ilaina 'inda hajatil wa sallallahu alaihi wa sallam. Ni kita ada satu lagi sepanjang kita harga ikhlas, tuan nak infak